susah betul nak sampai ke rengit ni. Dulu nak sampai ke Nekepung, tapi rupa-rupanya rakyat ini tidak boleh disekat dan dibendung kemarahan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar Islam, penulis mengenai thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat. Ini fenomena, kata dia, tak boleh dibendung. Kamu fitnah, kamu pukul, kamu sekat, kamu larang. Tetapi kalau rakyat segar dengan kekuatan akidah, akhlak dan semangat dan daya juang, dia bangkit dan tutup perubahan. Ini berlaku, kata dia. Buku ini diterjemahkan oleh Abi, Kebangkitan Rakyat. Untuk apa? Hurriyah, kebebasan. Manusia dilahirkan untuk menzahirkan sikap mereka dan tidak boleh dikongkong. Dalam buku dia cerita tentang Syahad Syafri, seorang penyair. Dia kata Mesir dikongkong oleh Fir'aun 1000 tahun, tetapi kalau rakyat sedar dan bangkit, Fir'aun pun dikembangkan. Apalagi Fir'aun kecil kalau ada. Ini kata Syekh Qaradawi, bukan saya. Kitabnya nama Thawrah Sya'ab Syekh Qaradawi wa Thawrah Masriyah. Boleh Arab untuk orang. Dan dia bagi pasal dia tulis tangan. Ila akhul Habib, saudara yang aku kasihi, ujung ke Anwar Ibrahim. Kemudian dia tulis Az-Za'im Malaysia, dia dah nyetir memimpin atau berdana di Malaysia juga. Itu yang nomornya. Tapi itu doa dia, bukan doa dia. Kita fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kita mesti serah kepada Allah, kerana Allah itu kasih orang yang bertawakal kepadanya. Baik, apa yang diterangkan dalam kitab ini? Hurriyah, kebebasan. Wal izzah, itu kebahagiaan, kekuatan. Maknanya kita merdeka itu bebas, tetapi itu bagi kekuatan. Ini bebas, yang miskin pakai dana. Bebas, tetapi yang 2-3 kerak kaya raya. Bebas, minyak hasil puluh-puluh bilion. Yang dapat kontrak minyak, anak tuan Dr. Mahathir Soa. Hidup Melayu mana? Ini kan andai pun, tapi sokono tu. Itu dulu saya sokono. Itu dulu. Itu disebut hurriyah wal izzah. Kemudian wal karamah. Wal karamah ini Allah angkat derajat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah angkat derajat manusia. Itu disebut karamah insaniyah. Sebab itu kita menghina kaum lain. Allah angkat. Bedanya apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketakwaannya. Bukan pangkatnya, bukan uangnya, bukan berinya, bukan berumnya, bukan fitnah mereka, bukan TV3. Siapa yang nak tentukan siapa yang layak pimpin Malaysia? TV3? Utusan? Rakyat bangkit. Ini disebut tentang kebangkitan rakyat. Apa yang disebut? Hurriyah, kebebasan. Wal izzah, kebahagiaan, kekuatan. Wal karamah, darjat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Dan keempatnya wal adalah, dan kekuatan keadilan. Sebab itulah Jumaat, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah tuntut kita tegakkan keadilan. Dan tak pernah disebut ya'muru bil 'adli kepada orang Islam. Tak, adil ini kepada semua, tak boleh zalim. Kalau tidak, curi pisang orang Islam haram. Curi kat Cina, okey. Islam tak boleh rompak, Cina boleh. Tak ada. Ini yang disebut kita nak jual negeri pada Cina. Tak. Saya faham Islam dari tentu. Kita masih sanggup hari kebetulan Nabi Muhammad SAW. Apa mesej risalah Nabi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kepada sekalian alam. Yang hebat Rasul itu di mana? Rupanya, pangkatnya, wangnya, keturunannya. Tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh Nabi di mana? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
pada akhlaknya, pada moral integrity-nya. Ini yang kita nak tekankan bila kita bicara soal kebetulan Nabi Muhammad SAW. Ini sambut-sambut, kenuri-kenuri, pesta-pesta. Orang Jawa dia selamatan. Tetapi pada amanatnya, orang bicara tentang bawa contoh moral yang baik, kita mesti bantah rasuah. Okey, maka dengan ini kita melancarkan kempen anti rasuah. Tapi terkedah orang banyak tidak. Kemudian kita bulan puasa. Apa artinya puasa itu? Lapar dahaga ditahan, nafsu ditahan, jadi manusia yang baik. Tapi bulan puasa rasuah tak tinggal. Harta anak yatim ambil, duit zakat pun satu juga. Dan di Malaysia ini ada menteri juga, duit zakat pun pakai asnaf bagi sebelah. Ya, sebab itu yang najis mukhalazah boleh keliru. Ya Allah, wasatiyah macam najis mukhalazah pun budak kecil kena bagi. Sebab itu sudah Al-Quran menekankan bicara mesti baik, tetapi tes ujiannya pada amalannya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Menyampaikan, ya, menyampaikan itu mudah, menghayati itu susah. Kita mesti hidup sederhana, wasatiyah, itu mudah. Kemudian amalan, penghayatan juga. Ya, dan itu sini nanti disebut wasatiyah. Saya tidak menentang wasatiyah, kerana wasatiyah itu semuanya Al-Quran. Tetapi amalannya kita bisa wasatiyah. Tengok hidupnya mewah benar, tulangnya. Saya tak sebut cincin ini, cincin. Ini wasatiyahnya apa? Sumbernya dari Al-Quran. Ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini saya paham situ. Maknanya Allah angkat derajat umat ini sebagai umat yang seimbang, umat yang sederhana. Tetapi untuk apa? Sederhana maknanya baik, sederhana maknanya akhlak baik, sederhana maknanya melaksanakan keadilan, sederhana maknanya tidak zalim. Itu kesederhanaan, tidak melampau sikapnya. Bukan sederhana maknanya boleh rasuah sikit, tipu sikit, fitnah sikit. Wasatiyah pada mana? Kalau kita tengok TV3, hari-hari fitnah orang. Siapa punya TV3? Allah punya. Siapa jaga? Allah. Siapa yang paling tinggi yang bertanggung jawab? Perdana Menteri, Presiden Anwar. Sudah boleh, iya. Tengok Muhammad Aziz baru ini dituduh Muhammad Aziz mengatakan orang yang beri berumbu. Sudah sama Said, sastrawan negara Jawa. Bahasa Melayu itu indah. Bahasa Melayu tinggi itu ada tamsil dan kiasannya. Ibu Ani mana? Iya. Kemudian jika kata orang boleh akima beri, tapi jangan relakan diri diperlembukan. Bukan maknanya kamu lembu. Kamu lembu, itu lembu. Atau kamu curi duit lembu. Betul. Tapi kiasan tamsilnya jangan relakan diri diperlembukan. Itu maknanya lain. Jangan kamu terima uang yang harus kamu terima beri, tapi jangan rela diri. Karena kamu ada Allah. Ini yang ditekankan. Tapi hari-hari televisi. Saya cakap kepada punya dua hari sudah. Terima kasih. Dia pasal apa? Terima kasih pula waktu saya diberi cuti 2 hari. Tadi diserang tu, dia lupa saya 2 hari. Tapi bolehkah politik itu? Tak boleh. Tak boleh. Ini
Lahadatu. Kita duka cita ya, dan kita takziah kepada pasukan keselamatan. Mereka terpaksa turun untuk mempertahankan bumi Malaysia. 2 korban. Ya, kita doakan. Kelemahannya kelemahan dasar keadaan. Masuk 2 minggu dah. Menteri bulan dilawat. Ya. Tapi Anwar Ibrahim ini kan Anwar Ibrahim kerja. Otak kau. Kerja fitnah sekarang. Dan dia boleh ambil orang Melayu, orang Islam, tak ada langsung akhlak, tak peduli langsung apa yang hak, apa yang batil. Tapi nak kita solat, dia solat. Kemudian kita pergi umrah, balik kita nak awal lagi. Apa jenis manusia ni? Ya. Ini sebab sudah kita dapat. Baru ini UEM, syarikat UMNO dapat kontrak $3 bilion Amerika di Turki. 10 bilion ringgit kan. Tak tahu kerajaan Turki batalkan. Ini anu. Aku ya apa penyakit ini? Apa yang masalah ini? Hari itu kan kita bantah IES. Kita bantah IES ini karena syarikat UMNO ambil, rakyat kena bayar. Satu silat sikit 300 ringgit. Banyak pun 300 ringgit. Jadi kita bantah di parlimen. Bukan ada keadilan Datuk Mahfuz pas pun bagi bantah. Kita bantah-bantah. Dan kita umumkan syarat kahwin mana kata rakyat. Saya fungsikan untuk Buah Haji Awang ada Siang ada 3 parti. Kita kata InsyaAllah kita ambil alih Putrajaya, kita batalkan semua saman AES. Satu saman 300 ringgit, 400 ribu saman, berbilion-bilion ringgit. Siapa dapat? Syarikat dapat. Apa polis tak buat kerja tu? Kalau polis kerja tengah panas tu, bagi dia yang lebih. Masa tak sedap bompak semua duit ni. Polis bongong. Tapi sudah yang jadinya kebetulan di Tanjung Karang, buat Jawa seorang ya. Kena langgar mati. Terus pilih blok, dalam blok. Ini anu masalah. Apa jenis ini kaki ini? Ya dulu macam-macam. Saya masuk penjara, jangan lupa. Nampak ada style ni. 6 tahun, sampai 2 tahun, 8 tahun dalam penjara. Silaka. Kena pukul setengah mati. Dah pukul tak boleh jumpa doktor. Ditahan. Kemudian sebelum itu ada rahimkan, tak mampu berada. Lepas itu ditunggu dulu. Santapan dengan raja di istana ini semua istana saya dapatkan. Ada tampak dalam lekat, dia bagi dalam plastik, dia makan anjing. Pakaian bintang semua dah, bintang semata-semata di dada. Datuk Seri Simanja Kini, itu Perak. Datuk Seri Panglima Kinabalu, itu Sabah. Datuk Seri Pahlawan Melaka, itu Melaka. Datuk Seri Simamok Kini, itu Penang. Itu nak awal. Kemudian dibuka semua di telanjang bulat dalam lekat. Sudah di telanjang, diukur sekarang itu. Apa ini Pak? Kemudian tuduh lagi anu menjata. Betul habis itu orang percaya takkan ada Azizah anak menua dia memang bajinya tengok muka macam saya, oh buncit nasi kan, oh duduk cari. Sekarang ini dekat pilihan saya tak mesti keluar lagi video baru. Saya ingat saya dengan lembu juga. Pasal cakap pasal lembu, saya balik kampung. Kata kat abang saya ni, rumah belakang ada lembu betina. Pasal apa? Saya kata, lembang tu, kemudian anu perkasa tengok. Anu, lembu, anu, lembu. Itu ada tengok rambut saya ke apa, ke bekas minum kan, ambil, cari kat lembu. DNA. Saudara gelap puak ini kosong datang ke pagi ke kopi
mentang-mentang saya di Banduan. Dulu masa Timbalan Perdana Menteri dalam buat di Banduan mau ngatur lah. Nescafe, Milo. Kalau kita bagi satu kawan tak payah bagi 6 kawan. Sekarang air kosong, cawan plastik. Ini kita kosan ini sama. Baik juga. Tapi saya dihina, jangan. Ejen Yahudi, Israel, ejen Amerika, ejen Hindu, ada budak Cina, anak Cina. Kata Dr. Mahathir Anwar kalau jadi Perdana Menteri dia akan jual negeri ini kepada Cina. Khairul Jamaludin kata Anwar akan spafur kepada Cina. Dia boleh ke Amerika dan Yahudi. Kemudian ada tu Perdana Islam Anwar. Ini malah satu saya bilang. Ini super 007. Maknanya dia kena tiap malam. Jadi susah. Tapi tunggu bagi saya. Dia kata Allah tak letakkan ujian ini tanpa apa-apa. Kamu pun sabar, kamu pun istiqamah. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu. Rabbuna Allah. Orang rancang buat macam mana pun Rabbuna Allah. Wasa Allah. Dan kamu kena istiqamah. Kamu kena ingat, kalau kamu ditakdirkan insya Allah lawan keberdayaan, kamu sama pimpinan, kamu jangan lupa. Kamu boleh maafkan. Memang saya maafkan. Orang pukul saya, maafkan. Hina saya, maafkan. Betul-betul saya maafkan. Tapi kamu jangan lupa maknanya. Dari dalam kamu, kamu pernah kena pukul setengah mati. Kamu sakit ya. Tahu rasa dizalimi ya. Tahu susah keluarga masa kamu di penjara dan anak-anak. Terdiam di rumah demi menjaga keasihan. Ya. Kamu orang besar, kawan-kawan yang dulu cium tangan langit. Ya. Kamu tahu tak bila kamu susah derita itu, yang bawah orang-orang kampung, orang biasa yang suara dan solat dan doakan untuk kamu. Kalau begitu, bila kamu ditakdirkan naik berpuasa, jangan lupa dan jangan izinkan mana-mana anak Melayu, anak Jawa, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan. Anggap mereka itu semua sebagai anak kami. Jangan bagi mereka merempat hidup, dihina, dipukul, dizalimi. Kalau mampu kamu bela mereka, insya Allah kamu akan berhasil menjadi pemimpin yang baik. Jadi saya minta ke tuan-tuan mendoakan. Ya tidak mudah, tapi saya yakin. Nampak? Kalau ikut berita, kalau ada pengaruh TV3 dan utusan, orang tak datang. Hari-hari itu lah. Tapi maknanya rakyat tidak bodoh. Ini yang kemudian ini tidak boleh diperlukan. Beri dia ambil juga. Pagi tadi dia beri, malam datang teramah dia. Cerdik orang. Amnonya dia bodoh. Dengan 500 ringgit kamu boleh lupa padamkan semua kesalahan. Ya. Sebab itu sambutan di mana? Saya pergi di Sabah, di Sarawak, di Saratok, di Ladatu. Tengok ni, di Saratok, tengok gambar Saratok. Ni di Saratok. Utusan kata 200 orang. Ni rumah panjang Kenawi. Ini Papa. TV3 kata dia Ladatu tidak. 28 orang. Tapi mana orang sanggup. Sebab itu saya katakan Najib goyang. Tangan sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Sabah hilang,
ada. Ingat, dia goyang, memang goyang betul. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah Nahilah. Pandai orang nyanyi. Lah. Apa lari itu? Dah. Maknanya kita syukur Allah. Kamu hina television ini sampai saya ini ketua semalam TV Thailand interview. Sebelum itu Al Jazeera lapor. Kemudian itu CNN, BBC, dunia Arab. Mana TV itu? Mereka TV Malaysia. Tetapi rakyat tidak bodoh. Dia tak dengar jawapannya, tapi dia boleh fikir. Ini saya kata dia. Ingat tak Datuk Yusof Zainal Abidin? Ini pendakwa saya sejak tahun 98. Ketua pendakwa masa itu Tan Sri Mokhtar Abdullah, Pegawai Negara. Dalam barisan mendakwa saya kes pertama yang menyebabkan saya masuk penjara, Datuk Yusof nombor 3. 2008 dia nombor 1. Dia ketua pendakwa kes saya. Datuk Yusof Zainal Abidin, ketua pendakwa kes saya. Dia baca semua rekod perubatan, laporan polis. Lepas itu habis kes, dia jumpa saya. Dia bersiap, saya minta bagi peluang kepada saya. Saya tinggal dengan mereka, saya tak mau campur dengan mereka, saya tak mau subhat dengan mereka. Bagi peluang saya, khidmat dan bela Datuk dalam semua kes mahkamah, dan sokong Datuk supaya Datuk dapat takbir negeri dengan baik. Saya mendengar ini apa dia? Pak dah tahu kita nak masuk ke dalam penjara. Sekarang ini mengatakan aku tak bela. Jadi pergi mahkamah, kes bersih, hukum saya terkait palsi. Dia selalu kapal sebelah sini, dia ketua belah sana. Hakim mari duduk kita, dia duduk sebelah kapal sini. Dia kata dia silap duduk. Diterangkan rupanya dia dah duduk sana. Sudah, ini berkat Allah. Ya, jangan saya nak beritahu Najib, nak beritahu Mimpi Piano. Kadang, yalah saya bukan musuh semua. Kadang-kadang ketua cawangan dia sombong sana. Wah, datang kampung aku. Alhamdulillah. Kampung wak waras, wak sabar. Ya. Apa dia? Sampai itu. Ketua cawangan. Wah, Abang Anwar ni dulu timbalan Presiden Anwar. Tak ada lah sombong dewa. Ini kampung kita. Ini kampung kita. Ada. Tapi kan tak ada. Saya tidak usul mereka. Cuma keadaan berubah. Keadaan berubah. Orang ni fikir sekarang. Bagi ruang dia. Baik, dia dengar saya. Nak sokong Anwar. Tahu, saya tak ada salah. Kita rayu, kita bagi penjelasan. Oh tak kaya, tak yakin. Ni yang mau cakap saya tak kaya. Tak, itu hak saudara. Tapi jangan tinggal kita. Jangan fitnah kita. Cuma nak fitnah lagi. Soal tuduhan-tuduhan jahat ini. Ketua penakwa. Dia baca semua rekod, semua file. Dia kata, saya tak mau bertahan. Saya tak mau semua hati. Dan sini usaha sana ada juga. Keadaan berubah. Baik, saya nak tanya, berapa ramai ini bekas tentera di sini? Kadang-kadang. Dan sudah sekarang ini fikir, siapa dia? Beserta kita sekarang. Dan Jenderal Gafir, itu nomor 2 dalam timbangan Panglima Tentera Darat. Nomor 2 di Malaysia. Dari polis sampai Sabah, dia nomor 2 tentera darat. Jenderal Hadi yang bawah itu tentera udara, fighter pilot. Dia bawa jet Sukhoi, tak boleh naik oleh. Di atas tu Laksmana Imran, Admiral Imran, tentera laut. Kemudian bawah Brigadier Jeneral Najmi Haji Ahmad, Ketua Kagat Korps Agama. 4 orang jumpa saya
Datuk Seri, kami sokong Datuk Seri sebagai pemimpin negara dan minta doa dan akan kerja untuk memenangkan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya akan datang. Iya, 4 jenderal. Ada yang Kopral Sukarno pasal apa? Dan sebab apa dia masuk? Jenderal Kafir, dia dulu cakap. Dia kata kat saya, Datuk Seri, semalam dia ikut saya di 9. 2 malam sudah dia ikut saya di Kelantan. Saya bawa dia jumpa tu Bumi Aziz, dia ada kempen di Keter. Sebelum itu dia ikut saya di Merpuk, Sungai Petani. Ribu bekas tentera dan juga tentera di camp Sungai Petani. Dia kata apa? Dia jumpa saya di Datuk Seri. Saya tahu beli senjata harga 500 juta, cas 8 juta. Berek tentera dan setengah tempat di air kita tarik pek. Anak buah saya, dia panggil askar anak buah saya dulu pergi ke mana Afrika, Namibia, Kongo ni zaman mana nanti dulu ini bantu saya. Namibia dia balik, dia jumpa di KL, bawa taksi, dia tanya taksi siapa? Menteri Anwar dulu. Jadi dia kata, mana saya berjiwa? Orang ini korban. Dia kata, ada yang ikut saya dulu 3 bulan masuk hutan, keluar 2 minggu, masuk lagi 3 bulan. Ya, itu dia pasukan tentera. Jadi dia tanya saya, boleh jamin tak? Beli senjata ini bukan dengan cara rasuah sekarang. Saya kata, kita bongkar skopi kapal selam semua. Haram kalau kita teruskan kerja jijik curi duit rakyat. Kemudian dia kata, kebalikan anak-anak buah saya macam mana? Saya tak sanggup tengok dia dalam balik macam sekarang dan keluar jadi macam itu, jadi pekebun kecil dan dijaga dengan gaji tak tentu. Jadi saya begini, bila dia minat, dia tak minta apa untuk dia. Dia tak kata, esok menang dia jadi pengurusi marah dia. Tak ada. Kemudian dekat kemudian normi gambar aku dah tak jawab. Sudah. Dia tak minta. Kemudian dia kata, Datuk Seri jangan bimbang, saya tak mau calon betul. Saya kata, kalau jenderal menjadi calon bagus juga 1-2 betul tak? Jadi saya dipujuk 1-2, mudah-mudahan dalam masa singkat ini akan ada berita cukup baik dan kanan akan jadi calon, insyaAllah. Ya, jadi boleh bawa pulang. Tapi apa yang dia kata lagi ke saya? Dia datang semata-mata nak bela nasib askar di yang sedang berkhidmat dan dia nak benci. Itu dia. Dan dia kata dia nak jaga pertahanan negara. Dan yang lebih penting, dia yakin Pakatan Rakyat nak tawan Putrajaya dan jenderal-jenderal yang dipakat, kita akan pastikan ambil alih kuasa dengan aman, tak ada orang yang nak ganggu dan nak sabotaj. Saya datang bawa dengan pasport, tak ada orang kacau di sana, tak ada balik batu, tak ada balik cat. Sebab kamu balik aku panggil jenderal depan. Hanya main. Datang jenderal bawa tank. Nampak dia banyak sikit. Hantar jenderal Hadi naik jet. Ini dia cara